Okey, kita akan sambung kepada subtopik yang terakhir dalam bab 3, ya, iaitu man-made satellite. Okay, satelit kita memang untuk negara kita sahaja, satelit kita memang banyak. Okey, maksudnya lebih daripada satu untuk satu buah negara. So just imagine berapa banyak satelit yang ada ke outer space untuk negara-negara lain. And for example, macam contohnya Amerika Syarikat, US sendiri. US sendiri pun dah ada banyak mana dah satelit yang berada di kawasan ataupun di lingkaran negara mereka. Okey, jadi satelit ni adalah buatan manusia. Dan satelit ni dia ciri dia ataupun sifat dia yang direka untuk sesebuah negara itu memang khas untuk komunikasi. Okey, untuk communication, and satelit ni dia lebih kecil. Okey, jadi dia sentiasa mengelilingi bumi. Okey, itu ciri satelit. Okey, kemudian di outer space juga ada satu satelit yang dibina yang dinamakan sebagai ISS, which is International Space Station. Maksudnya kat situ lah semua kawalan pengumpulan ataupun kawalan tentang pergerakan satelit untuk satu bumi ini semua berkumpul di ISS. Okey, jadi bukan cikgu nak cerita pasal satelit, tapi apa yang cikgu nak cerita ialah satelit ini kita boleh kira gerakan ataupun kita boleh kira linear speed bagi satelit. Okey, dengan menggunakan dua formula. Yang pertama adalah formula daripada formula pertama, iaitu daripada formula centripetal force, yang mana kita dah baca dalam subtopik sebelum ni. Dan juga formula yang kedua iaitu Newton's Universal Law of Gravitation, iaitu F is equal to capital G times M over R square. So combination antara, maksudnya di sini centripetal force kita samakan dengan rumus yang Newton Universal Law of Gravitation. Okey, kita combinekan dua rumus ini, kita akan dapat satu rumus yang mana kalau kita mudahkan, kita susun balik rumus-rumus tersebut. M kita cancel, R tinggal R1, V, so kita akan dapat V square is equal to capital G times capital M over R. Kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan G besar darab M besar over R. Okay, so V sahaja kita akan dapat square root of GM over R. Okay, jadi kita kena tahu apakah nilai bagi G, M dan juga R. So, untuk nilai G di sini adalah pemala. Okey, nilai G di sini adalah pemala yang akan diberikan untuk graviti. Kemudian M adalah jisim bumi, mass of earth. Okey, kemudian seterusnya R di sini adalah radius bagi orbit satellite. Okey, contohnya kalau satelit tu berada di outer space 100 km daripada permukaan bumi, jadi kita kena tambahlah. Okey, kita kena tambah yang ketinggian dia, dan juga kita kena tambah
radius bumi sendiri daripada pusat. Okey, yang tu cikgu akan terangkan kemudian. Okey. So kita tengok point yang pertama. Okay, if the linear speed of satellite v, okay, jika laju satelit v kurang is less than required speed. Okay, jika kurang daripada laju yang diperlukan, satelit ini memang akan jatuh. Satelit will fall to a lower orbit. Satelit memang akan jatuh ataupun akan berkurang daripada orbit yang sebenar. Okay, satellite will revolve toward Earth until it enters atmosphere. Jadi satelit ini akan mengelilingi bumi ini sehingga dia memasuki ruang atmosfera bumi. Okey, so kita tak nak lah. Okey, kalau boleh setiap satelit yang mengelilingi bumi ini mempunyai speed yang tertentu supaya orbit yang dilalui oleh satelit itu menyebabkan satelit itu tidak tersasar masuk ke dalam atmosfera bumi ataupun tidak tersasar keluar daripada atmosfera bumi. Okey. So, kalau high speed pula, high speed movement against air resistance will produce heat. Kalau dia bergerak dengan kelajuan yang lebih tinggi daripada apa kelajuan yang diperlukan, satelit tersebut akan menghasilkan haba. Jadi haba itu tadi yang disebabkan oleh geseran itu tadi akan menyebabkan satelit itu sendiri akan terbakar. Okey, so kalau dia kurang, so sekarang ni kesimpulan dia, kalau dia kurang laju daripada required speed, daripada kelajuan yang diperlukan, maka satelit itu boleh termasuk dalam atmosfera bumi. Tapi kalau dia terlebih laju daripada kelajuan yang sepatutnya, satelit pula akan terkeluar daripada orbit dan akan mengalami air resistance yang tinggi, geseran udara yang tinggi dan menyebabkan penghasilan haba dan seterusnya akan terbakar. Okey, jadi kesimpulannya satelit mesti melalui ataupun mesti mengelilingi bumi ataupun mana-mana planet lain, okey, dengan laju yang sepatutnya, or kita panggil sebagai required speed. Okey. Okey, cuba kita tengok exercise yang diberi, contoh yang diberi. Okay, let's say ISS, International Space Station, is 408 km away from the surface of Earth. What is its speed? So, menggunakan rumus yang ni, okay, so kita ada nilai bagi G, kita ada nilai bagi M dan kita ada nilai bagi radius of Earth. So, saya buat lukisan kat sini sikit supaya kita boleh nampak gambaran. Okay. Berdasarkan soalan ini, let's say ini adalah bumi. Sekejap. Okay, let's say ini adalah bumi. So, bumi punya radius adalah R. Kemudian ISS berada ISS berada sebanyak 408 km daripada permukaan bumi. Jadi di sini ialah H. Okey, high, ketinggian. Okey, so kita punya rumus V is equal to square root of G M over R. Okey. So di sini R adalah, radius adalah jarak di antara objek yang kita nak tahu laju dia sehingga di pusat muka bumi, di pusat bumi. Okay, so R is equal to nilai R ini
ditambahkan dengan nilai H. So, capital R plus H. So, kita ada nilai R. So, based on this formula, kita boleh substitute nilai sebab kita dah tahu dah nilai G kita berapa. Okay, so 6.67 times 10 to the power of negative 11, okay, multiply by nilai M, capital M ataupun mass of earth, we have 5.97 times 10 to the power of 34. Okay, sorry. So 24. Okay. Over R, which is, okay, R which is 6.37 times 10 to the power of 6 plus, okay, plus kita punya jarak antara ISS dengan surface of earth. Okay, so kena make sure lah sama nilai dia, sebab kalau kita tengok radius bagi bumi diberi dalam nilai meter. So kita punya ketinggian ISS dengan bumi mestilah dalam nilai meter juga. So we have 408. Okay, so kilometer must change to meter. Okay, must convert to meter. So we have 046 times 10 to the power of kilometer of 3 lah. Okay, so kita dapatlah nilai dia. So untuk nilai kat sini, okay, saya minta awak cari sendiri dan jangan lupa untuk unit. Okay, disebabkan oleh speed, unit kita adalah meter per saat. Okay, so yang ini nanti cikgu minta awak cari sendirilah nilai dia. Jadi di situlah kesimpulan dia. Okay, jadi di situ kesimpulan dia adalah satelit buatan manusia ini mesti berada di dalam required speed, mesti berada dalam speed yang diperlukan. Okay, dan dia tak boleh kurang daripada speed yang diperlukan. Jika kurang, dia boleh masuk dalam atmosfera bumi, ataupun jika dia terlebih laju, maka dia boleh menghasilkan air resistant lah, yang air resistant pula boleh menghasilkan heat. Okey, disebabkan oleh air resistant yang boleh menyebabkan satelit tersebut terbakar. Okey, jadi kita kalau nak tahu required speed dia, mesti kena guna formula V is equal to square root of G multiply by M over R. Alright, so apa yang kita kena tahu ialah kita punya jisim bagi bumi, dan kita akan tahu dan kita boleh tahu berapa speed dia kalau kita dapat maklumat jisim bumi. Kita ada maklumat tentang nilai graviti bumi, dan juga kita ada maklumat tentang radius of Earth. Okey. Okey, seterusnya satelit ni ada dua jenis, iaitu kita panggil sebagai yang pertama geostationary satellite, and the other one is non-geostationary satellite. Okay, nama pun dah stationary. Stationary tu maksud dia pegun. So geostationary satellite ni saya describekan, let's say kalau kita ada, okay, kalau kita ada sekarang ni kita punya bumi. So bumi kita dia berputar pada paksi. Okey, dia sentiasa berputar pada paksi. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh di sini adalah Malaysia. So dekat Malaysia kita ada satelit kita sendiri. Okey, so satelit kita berada di kita punya bahagian terdekat dengan Malaysia lah.
Okey, sebagai contoh dekat sini lah. Okey. Jadi, kalau geostationary satellite, okey, satelit ini sentiasa akan berada berdekatan dengan negara kita. Dia akan berada dekat mana point dia duduk, dia akan ikut bersama-sama dengan putaran bumi pada paksinya. Okey. Bumi setiap hari akan berpusing. Setiap hari dia akan berpusing ikut putaran ataupun ikut paksi dia. Dan selama itu jugalah kita punya satelit, okey, akan ikut je. Kita punya satelit akan ikut je. Tu maksud geostationary. Okey, maksudnya dia pegun. Geostationary dia pegun. Dia bergerak, tetapi dia bergerak seiring dengan putaran bumi pada paksinya. Okey, kemudian non-geostationary satellite adalah sebaliknya. Maksudnya, satelit itu dia berputar tetapi tidak mengikut kedudukan pada bumi. Okey, bumi berpusing pada paksi dia tapi dia berputar juga ataupun dia mengelilingi juga tapi dia tak ikut pada kedudukan bumi. Okey, contohnya kalau kita ada geostationary satellite di Malaysia, betul lah di Malaysia. Contohnya kalau kita ada ketinggian pada 300 km daripada permukaan bumi. Okey, kemudian yang satelit ni dia tak kisah pun bumi kita berputar sebab dia ada orbit dia sendiri untuk dia bergerak. Itu maksud non-geo. Tapi kalau geostationary, di mana bumi itu bergerak, satelit itu akan turut sama. Itu maksud dia. Okey. Jadi disebabkan oleh ciri itu, untuk geostationary satellite, tempoh putaran dia adalah 24 jam. Okey, sama seperti tempoh putaran bumi pada paksinya. Okey, sebab kalau bumi berputar dalam paksinya dalam tempoh 24 jam, so kita punya satelit geostationary itu akan ikut berputar sama. Jadi putaran dia ataupun dia punya tempoh dia adalah 24 jam, sama juga. Okey. Kemudian dia sentiasa berada pada kawasan yang sama. Sebagai contoh, kalau kita ada geostationary satellite, so satelit kita tu berada atas negara kita. So dia sentiasa berada pada atas negara kita dan kedudukan dia tidak akan berubah. Okey. So di sebaliknya untuk non-geostationary satellite, dia punya tempoh maybe akan jadi kurang daripada 24 jam dan akan jadi mungkin juga akan jadi lebih daripada 24 jam dan kedudukan dia tak akan sama daripada permukaan bumi. Okey. Untuk pembelajaran yang ini, kita ada dua formula yang diguna pakai ataupun formula yang penting lah. Okay, yang pertama adalah V is equal to square root of G M over R. Okay, ini adalah untuk mengira kelajuan linear speed of satellite ataupun kelajuan objek yang berada di atas bumi. Okey. Kemudian satu lagi kita ada formula. Okey, kita ada formula iaitu tempoh, iaitu T is equal to square root of 4 pi square R cube over GM. Yang ini pun kita dah belajar dah. Okey, so formula dia balik-balik sama jugalah. Okey. Okey, so ini kita punya
perbezaan antara geosatellite and non-geostationary satellite. Geostationary satellite dan non-geostationary satellite. So the first point is the direction of motion same as the direction of Earth rotation. Kalau untuk non-geo, direction of motion doesn't have to be the same as the direction of Earth rotation. Alright, so kita punya tempoh or period is equal to 24 hours. But untuk non-geo, kadang-kadang tempoh dia may be less or may be longer than 24 hours. Okay, kemudian kedudukan dari segi location, untuk geostationary above the same geographical location, untuk non-geo above different geographical location. Okey, tak sama kedudukan dia dengan bumi. Okey, kemudian contohnya ialah MESAT untuk geo dan untuk yang lain ialah Tiotsat, Razaksat, PIPIT dan ISS. So ISS ni untuk International Space Station untuk semua negara. Tapi kita punya Tiotsat, Razaksat, Ersat, PIPIT ni adalah kita punya nama satelit kita sendiri. Okey, nama satelit bagi negara kita sendiri. Ini bagi negara kita, just imagine berapa banyak kita ada. Okey, untuk negara kita sahaja. Dan awak bayangkan berapa negara yang ada di seluruh dunia, semuanya sendiri mempunyai satelit masing-masing. Dan kalau negara-negara yang besar, satelit dia memang more than 5 I think. Okey. Okey, so seterusnya kita pergi kepada escape velocity. Apa itu escape velocity? Okay, escape velocity V is the minimum velocity needed by an object on the surface of the Earth to overcome gravitational force and escape to outer space. Okay, so kat sini jelas ayat dia. Maksudnya berapakah kita punya hal laju yang paling minimum yang kita perlukan untuk melawan daya graviti dan escape dan keluar daripada outer space. Okey, jadi dengan menggunakan formula kinetic energy and gravitational potential energy, gabungan antara dua ini, kita akan dapat satu rumus, iaitu rumus yang tadi itu, V is equal to square root of G capital G M over R. So sorry, kita ada dua, 2gm. Okay, 2gm over R. Okay, so yang ini awak boleh tengok dalam buku teks lah macam mana formula ini diterbitkan hasil daripada formula kinetic energy and potential energy. Okay. Okay, seterusnya kita punya escape velocity untuk Earth, untuk bumi adalah sangat tinggi. Okey, kita ada 11,200 meter per saat ataupun kalau dalam unit kilometer per hour, okey, nilai escape velocity kita adalah 40,300 kilometer per jam. So, awak imagine dengan nilai yang ada ni, awak bayangkan untuk awak keluar daripada bumi, awak memerlukan kelajuan sebanyak 40,300 km per jam untuk 1 jam untuk keluar daripada bumi. Ataupun awak perlukan 11,200 meter bergerak dalam masa 1 saat. Kalau bayangkan satu depa awak hanya 1 meter, tapi awak perlukan 11,200 meter untuk gerak dalam masa 1 saat. Sangat laju. Okey, sangat-sangat laju.
Jadi kita punya nilai escape velocity adalah tinggi. Okey, dan setiap objek di outer space mempunyai escape velocity yang tak sama. Bumi, bulan, matahari, Marikh, Zulhal dan sebagainya dan planet-planet lain semua mempunyai escape velocity yang berbeza. Okey, jadi ada sebenarnya implikasi dan kebaikan kita mempelajari tentang escape velocity. So, kita tengok. Okay, seterusnya kita nak tengok benefits and implication of escape velocity. Okey, yang pertama. Poin yang pertama, Earth is able to maintain a layer of atmosphere around it. Okey, itu sangat penting. Okey, disebabkan oleh kita punya molekul dalam atmosfera hanya mempunyai velocity 500 meter per saat. So, jauh lebih rendah berbanding escape velocity. Jadi, bila molekul ni dia hanya boleh bergerak paling laju pun 500 meter per saat, dia takkan boleh keluar daripada outer space. Dia tak akan boleh keluar atau memasuki ruang outer space disebabkan oleh escape velocity untuk objek keluar daripada bumi adalah sangat tinggi. So dia akan remain dalam kita punya atmosfera. Okay, itu adalah kebaikan ataupun kelebihan kenapa escape velocity untuk bumi lebih tinggi. Okey, kira hikmah jugalah. Kalau nak dikatakan, boleh dikatakan hikmah kenapa Allah jadikan escape velocity untuk bumi itu lebih tinggi. Okey, seterusnya yang kedua ialah planets and jets won't escape to outer space. So planes pula ni ke planet ni? Ni planes. Sorry. Okey, kapal terbang ataupun jet pejuang memang tak akan lepas daripada outer space. Sebab jet pejuang tu pun dah laju. Kalau jet pejuang, kalau tak silap cikgu, dia punya kelajuan boleh pergi sehingga 2,200 km per jam. Okey, kalau kapal terbang ada dalam buku teks awak sehingga 250 meter per saat untuk kapal terbang. Untuk jet pejuang ialah 2,200 meter per saat. Itu je maksimum velocity yang dia boleh pergi. Jadi bila dia laju di udara tetapi dia masih tidak dapat menandingi escape velocity untuk bumi dan dia akan remain berada dalam atmosfera bumi. Okey, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah rocket needs to be launched into outer space. Okay, so roket yang dihantar keluar daripada permukaan bumi memerlukan kuantiti bahan bakar yang sangat tinggi. Okay, memerlukan pembakaran yang sangat tinggi untuk menghasilkan daya tujahan paling besar membolehkan roket itu keluar daripada bumi. Okey. Sebab itulah kalau awak tengok roket dibina di bawahnya mempunyai bahan pembakaran. Terbakar dulu dekat enjin dia. Supaya pembakaran itulah yang menyebabkan roket itu boleh bergerak dengan laju ke atas. So it produce high velocity that is larger than escape velocity. Maksudnya dia punya kelajuan untuk roket adalah lebih besar daripada escape velocity bumi iaitu 11,200 meter per saat. Okey, tu maksud dia. Okey. Okey, jadi macam cikgu cakap sebelum ni, setiap planet tidak mempunyai escape velocity yang sama. Okey, dan
based on kita punya formula, V is equal to square root of 2gm over R. Okay. Berdasarkan kita punya formula ni menunjukkan bahawa faktor yang mempengaruhi escape velocity adalah ini salah satunya, iaitu jisim bagi planet. Jika sesuatu planet itu mempunyai jisim yang besar, maka escape velocity dia akan besar. Jika sesuatu planet itu mempunyai jisim yang kecil, maka escape velocity dia akan lebih kecil. Okey. Contohnya ialah escape velocity of Mars is low. Alright. Sebab apa? Sebab planet Mars dia punya sorry. Saya ulang balik. Escape velocity of Mars is low. Daripada bumi. Menyebabkan gas-gas yang berada di atmosfera di planet Marikh senang untuk keluar ke outer space. Jadi disebabkan oleh faktor ini, dia punya udara dekat Marikh adalah kurang tumpat berbanding dengan kita, bumi. Berbanding dengan bumi. So that's why orang yang ataupun astronomis yang pergi ke planet Mars perlukan oksigen luar, perlukan udara luar untuk bernafas, sebabkan oleh udara yang terkandung di dalam Mars itu sendiri kurang. Mana udara tu pergi? Udara tersebut terkeluar ke outer space. Mudah terkeluar ke outer space disebabkan oleh escape velocity yang rendah. So untuk escape velocity ni penting untuk pakar-pakar saintis tahu, sebab senang untuk mereka menentukan bagaimana spacecraft nak land ataupun nak take off daripada sesuatu planet. So exercise awak ataupun homework awak ialah untuk mengira escape velocity bagi bumi, matahari dan juga bulan. Jadi, tolong salin soalan ini dan hantarkan pada saya, submit jawapan awak pada saya secepat mungkin. So ini adalah list of useful formulas and constant dalam sepanjang kita belajar bab 3. So untuk semua formula-formula ini saya harap awak boleh ingat. Walaupun dalam exam diberi sesetengah formula diberi, tetapi saya harap sangat-sangat awak ingat sendiri dan awak faham dan tahu bila masa untuk awak gunakan formula-formula tersebut. Sebagai latihan pengukuhan, saya juga minta awak buat soalan dalam buku teks awak, formative practice 3.3, dan juga sebagai penilaian, saya minta untuk awak siapkan soalan performance evaluation muka surat 112 dalam buku teks.